kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Razali Samad. Okey, nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Maaf, angin sikit sebab makan ni. Apa halia? Halia apple. Bang, sangkut. Alamak. Mel, sangkut. Sekarang ni okey. Sekejap Macam sangkut. Macam sekarang ni okey tak? Dekat saya ni speed. Sekejap saya tengok speed. Okey. Kalau sangkut teruk bagi tahu. Okey, jadi kita ada 2 jam. Kita lihat pasal laju sikit sebab banyak saya nak cover hari ini. First, mengenai tumpuan pasaran hari ini adalah kepada Fed punya saya ingat saya seorang tadi. Okey. Yang lain-lain masih sama sangkut. Hang, alamak. Sekarang okey. Okey, thank you Nabil. Okey. Jadi tumpuan pasaran tadi sangkut, sekarang dah okey. Okey, thank you. Okey, jadi tumpuan pasaran adalah kepada data CPI di mana pasaran menyangkakan angka ini bergantung kepada kalender mana anda tengok. Ada yang kata 0.6, sini 7.9. Apa pun headline CPI, unless dia break, maksudnya 0.9 ataupun 0.4. Jadi kalau 0.4 itulah negatif kepada US dollar, kalau 0.9 itulah positif. Jangan kata CPI lebih tinggi daripada 0.8 US dollar kuat. Tak. Dia masih dalam range. Yang jadi perhatian market sebenarnya adalah kepada core. Kepada 2 angka ni. CPI unless dia break daripada range. Range dia untuk CPI month on month 0.8 atas dan 0.5 bawah. Dan juga untuk year on year, kalau tiba-tiba dia naik 8.2 ataupun bawah daripada 7.7. 7.7 lah. 7.7 itu adalah something yang luar jangkaan market. Atau yang jadi perhatian adalah kepada core. Core ni kalau dia naik 0.6 je pun dah cukup dah. Kalau dia 0.6 dah cukup. Tak payah cerita 0.7 ni. 0.6 ataupun 0.3. Bawah dia 0.3. Sebab market menjangkakan dia rendah. Jadi kalau dia dalam jangkaan 0.4, itu okey. 0.3 itu US dollar pandalela. Lebih kurang macam itulah. Tapi ini semua nak trade dia macam mana, kan? Macam ni lah. Pasaran menjangkakan untuk data CPI pada malam ini adalah something yang tak berapa cantik untuk US dollar. Kejap, mana kita punya ni? Saya mata tak nampak ni. Tolong tulis soalan dalam ni. Saya dah zoom in kepada ni. Kepada chat tu, tapi masih susah saya nak tengok. Pasaran menjangkakan berdasarkan struktur, pasaran menjangkakan yang tak berapa cantik lah. Kita nampak untuk struktur, kita jangkakan US dollar akan melemah. Okey. Tetapi ingat, anda sedang berada dalam zon ini. Apa maksud dia? Anda sedang berada dalam hedging area 618764. Boleh tak dia naik dari sini? Boleh? Simple je saya nak buat dia naik. W ni pindah sini, X ni pindah sini, sini A, sini B, sini C, Y. 4 dan kita ke atas. Okay? The thing is, kalau dia buat ke bawah ni, kita trade dan buy US dollar dari bawah ni. Kalau dia naik ke atas, anda tunggu dia break out atas ini. Baru kita ada structure untuk nak trade. Faham?
dan pullback baru anda ada structure di sini untuk trade. Kalau di sekarang ni dia tak ke mana. Kita nak trade dia tak ada apa-apa. Even sebenarnya kalau nak trade dia ada set up untuk short. Yang seperti kita nampak dekat bukan euro tak break euro tak break high. Euro ni tak break high, break euro break. Okey. Euro break high. Jadi kalau anda nampak 3 lekuk yang jelas, anda boleh buy dia untuk shorter term. Salam siang Sunbi. Risiko dia ini 1 2 3 4 5. Okey. GBP US dollar ini tak break high. Okay, itu GBP US dollar. UCAD break low. In fact, UCAD adalah leader. Jadi, kemungkinan untuk UCAD buat sebelum jatuh ke bawah. Kalau dia buat benda ni, sini ada set up untuk short. Apa yang anda nak tengok, kalau anda nak short, Aiman wassalam. Yap. Kalau anda nak short, anda nak tengok benda ni Anda tarik Fibo 3 tempat ni bila dia reset. Anda nak tengok dalam zon di sini 618764, dia ada satu pullback. Dia ada satu pullback macam ni. Then baru anda letak limit order di sini. Faham? Kalau dia tak ada benda ni, kemungkinan sebenarnya kita sedang lihat 1 2 1 2 lepas tu terus ke atas. Itu adalah struktur lanjutan. Kalau dia tak ada sideway macam ni lah dekat sini. Kalau dia terus tembus, itu menandakan kita sedang lihat struktur lain. Okey, UCAD. Benda sama untuk AUD US dollar. Ini mungkin jauh lagi. Ini masih 3. Ini 3. Pagi tadi Atirah tanya kan. Okey, ini 3. Anda tengok RSI dia. RSI dia masih yang paling ini Ini 1 2 1 2 3 4 5. Lepas tu 2, 1 lagi. Baru kalau dia nak naik pun. Anda nak tengok 618764 sini. Kalau dia tak ada reaksi, ini adalah 1 2 dan kita dalam lekuk 3. 18764 jangan lupa Sama juga dengan NZD US dollar. Siapa tadi? Aiman, kalau memang dah ada entry, tak apa. Anda percaya ke teknik anda? Kalau ada pokok pinang sebatang ni, jangan Itu maksudnya ada momentum. Kalau anda dah entry, anda sedang tunggu 3 lekuk kat sini. 3 lekuk ketiga kat sini 50% anda manage sahaja. Sebab itu saya tak nampak ini mungkin tak jadi macam tu, Muhammad. Saya tak tukar lagi sebab struktur dia jelas. Sebab kita ada AUD, UCAD dan NZD yang break ni. Euro pun break Maksudnya ini boleh seperti yang kita ceritakan tadi iaitu sini adalah sini adalah A, sini adalah B untuk UCAD, sini adalah C. Sini cukup untuk saya buat 5 Sini cukup untuk saya buat 5. Okey. Don't worry, kalau anda dah enter AUD ni, sebab sini saya tak dapat letakkan blue box sebab dia tak ada separation. M15 dia tak jelas. Kat mana anda nak letak, dia tak ada yang macam ni tau. Dia tak ada yang jelas macam tu. Satu, saya tak dapat nak letakkan Fibonacci. Waalaikumsalam, Wan. Kalau dia ada separation jelas, sebab kita ada 2 tempat possible untuk tarik Fibo. Pertama adalah kat atas ni. Ni tempat pertama. Sebab kita ada reset kat sini Okey.
Kalau ada tarik di situ, anda dah dalam kawasan. Okey. Tempat kedua adalah di sini. Kalau indeks turun, di XY naik. Tirah. Perlu tunjuk dah kan? Sekarang ni korelasi dia adalah kepada dolar. Everything is dollar related at the moment. Ni US 30, ni DXY. Satu soalan siapa tadi? Wassalam Kimi. Soalan Muhammad tadi kemungkinan untuk sebenarnya indeks ni untuk dolar ni sebenarnya lengkap. Kalau kita ambil dan kita katakan ini adalah 1, ini adalah 2 dan kita ke atas, then ini dah lengkap. Faham? Ini ikut lukisan lama kita. Kita flat sampai sini saja. X kalau down ni sini X dia. Dan kita turun ke bawah. Apa pun anda cuma trade dalam blue box tu. Maksudnya kalau AUD US dollar sampai dekat sini, kawasan sini anda tak enter. Kecuali anda nampak 3 lekuk yang jelas. Sekarang ni dia tak nampak. Faham? Sekarang ni dia tak nampak, tak ada. Okey, jadi sekarang ni bukan masanya untuk anda entry. H1 apa semua. Kalau dia buat ke atas ni, kita entry di atas ni untuk short. Untuk long, kalau anda tiba nampak dia buat macam ni dan di sini ada reaksi kepada 618764. Kalau tak ada, jangan. Dan anda boleh long menuju ke arah area ni sebelum short balik. Bukan sekejap long, sekejap short. Ada incomplete sequence dekat situ. Faham? Kita laju sikit Saya banyak nak cover. Banyak saya nak cover, tengok Saya nak tunjukkan kepada anda apa kita nak cover ini. Ni dan sentuh sikit mengenai benda ni. Ni sentuh sikit Nota dia dah ada. Nota dia lama dah ada. Okey. Jadi banyak nak cover. Okey. Bagi tahu dekat Discord tu, suruh masuk sini. Kimi. Saya nak letak satu lagi nota RSI kat situ Saya belum post kan. Okay. Turun, ada reaksi 6187 untuk long. Dia tak ada reaksi 618 akan jadi 1, 2. Ini adalah di bang, nampak apa tu? Ini sendiri kalau nak entry jangan. Tunggu dia tunggu dia buat jelas. Then tu di sini. Dah start sangkut-sangkut. Alah. Sekejap video sangkut lagi. Alamak. Hang. Sekejap okey, tak hang dah. Ni dah tak hang dah. Sekejap okey, sekejap tak okey ni. Lagging. Sekarang ni okey tak? Sekarang ni dah okey balik. Alah, hang balik. Sekejap.
Okey, dah. Dah okey kot. Sekejap okey, sekejap tak okey ni. Kata belah saya okey. Video dan suara sangkut-sangkut. Mungkin dari saya kot. Nak kata dari saya, kejap saya tengok internet speed kejap. Okeylah. Akan saya punya speed ni slow. Laju ni. Cantik dah? Okey. Askat. Saya punya speed ni, saya tunjuk kejap. Running test dia. Upload time dia, tapi lebih dari cukup lah saya tunjukkan Tapi dia intermittent. 6, 8, 11 naik. Mustahil speed saya. Tengok. Internet speed saya. 300 upload 20 lebih. 20 lebih tu lebih daripada cukup. Yang war COC laju, mesti menang ni. Okey, NZD sama NZD get Euro US dollar dah break, dollar index pun dah break. So, anda apa kalau nampak ni sekarang ni tak nampak. Sekarang ni tak nampak. Kalau saya nampak, saya dah bagi blue box kat situ. H1 ni saya dah bagi. Dia tak 15. Kita baru saja full. Jadi ini kan jadi W. Ini jadi X. Ini W. I. Ni unlimited. Untuk Y. Faham? Setakat ini. Boleh tak saya lukis dia jadi 1, 2, 3? Boleh? 1, 2, 1, 2. Ini yang saya kata tadi. Kalau ini berlaku, dan indeks seperti yang kita lukis. Saya lukis bercampur. Okey, sekarang sangkut balik. Lukiskan ni bercampur sebab tak ada set up. Whatever set up need to be traded, dia dah berlaku. Banyak movement di video jadi lag. Ni dan lag. Dekat belah saya, speed saya okey je. Dekat email saya. Kalau dah okey bagi tahu Ada bunyi tik tik tik. Alamak. Ada bunyi tik 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 lepas tu hang. From mail okey, from my side. Sekarang ni masih hang. Kalau hang bagi tahu muka saya pun stuck kat sebelah tepi tu. Sekejap bunyi tik-tik mesti sangkut. Sekejap Zul, I call you. Okey. Kita balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Maaf
ada masalah lagging entah apa jadi. Hujan lebat tak ada, panas. Panas kat luar tu Nabil. Dengan saya panas. Friday tak tahu siapa sabotaj. Okey. Jadi nak test dulu. Okey semua, everything clear. Kita punya audio, kita punya visual semua nampak. Saya nampak cantik tak? Handsome tak? Bill, handsome tak? Kau jangan jawab aku handsome, Bill. Aku ngeri kalau kau jawab aku handsome. Okey? Semua okey? Cun jangan cakap saya cun pula. Lagi ngeri. Okey. Okey, kita okey, kita kacak teruk. Ngeri sekejap. Handsome. Atira tak apa. Nabil jangan. Okey, so kita balik lukisan kita kepada yang ini. Kepada yang ini Tapi ingat, possibility adalah untuk ini berlaku. Ini tak mustahil. Clear, thank you, Liuk. I keras dah. Keras balik. Alah. Baru nak cakap cun dah keras balik. Janganlah keras balik. Putih mulus. Apa yang keras balik dah? No. It's good. Okay. Kenapa saya nampak iklan? Oh, kena tekan play. Okay. Putih mulus. Okay, ingat ya. Sekiranya US dollar tadi, ini adalah pandangan US dollar kuat. Faham? Saya lukis bercampur sekarang ni. Sebab kita tengah-tengah. Ingat US 500 ni masih berada dalam zon rintangan. Ini masih dalam kawasan zon rintangan. Kalau inilah dia punya structure, ini dah ke bawah. Sebaliknya, kalau dia buat seperti yang ini, kalau ini ke bawah, anda akan pergi short dari atas ini. Faham? Itu sama dengan AUD, NZD, dan UCAD, dan juga Euro US dollar. Sama structure untuk short. Okay? Yang penting kita nak tengok ini. Sama Yang penting kita nak tengok ini nanti 618764. Benda sama. Di sini. Anda nak tengok apa dia punya kegiatan dekat sini. Anda nak tengok benda ni. Okay? Kalau dia buat macam ni, dan saya akan lukis dia ke atas balik. Faham? Kalau dia terus macam ni, tembus macam ni, ni jangan. Ni jangan. Ini akan terus jatuh ke bawah. Okey, faham? Itu adalah US dollar. Jangan trade index. Index tempat trade dia di sini, bukan di sini. Okey. US 30 yang sama. Kita lengkapkan struktur di sini. Nampak ni macam motif. Okey, dan kita habiskan struktur flat dia di sini. Kenapa dia lari situ? Okey. Sekiranya US dollar kembali lemah, dan ini cuma extend. Ni 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maksudnya ini extend. Itu je beza dia. Ini akan extend. Instead of 5, ingat 5 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sebagai diagonal. Low ini bertahan. Okey, anda nak tengok 618764 dekat US 500 dan dekat dollar pair. Sama juga US 100. Ini saya dapat lukis 5. Ini saya dapat lukis 5. Senang-senang saya lukis 5 turun ke bawah. Okey. Sekiranya low ini break, dan kita tukar semua kepada yang ke bawah. Dan kalau itu break dan low di sini break, saya akan tukar dolar. Saya akan tukar dolar ni kepada bacaan ini.
kepada ke atas. Maksudnya ini adalah M15. Ini adalah W, sini adalah X, ini A, ini B, ini C, Y, truncated, dan kita memulakan pergerakan ke atas. Faham? Sekali saya tengah tunggu data. Ya. Kita berada dalam truncation area 618764. UK 100 DEX kita lengkapkan. Tak ada yang break high lagi. Sama. Ini tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Ini nampak macam 5. Makin tengok makin nampak macam 5. Tapi belum. Faham? Asalkan anda tak buy indeks lagi. Belum masanya. Saya tak tahu berapa kali saya dah pesan benda tu. Ada juga yang buy. Belum. Belum masanya. Dalam sistem saya tak ada lah. Dalam sistem anda, kalau anda ada buy punya ni, buy lah nak buat. Dalam sistem saya, dalam structure tak ada lagi. Structure tak memberikan sebarang petanda untuk buy lagi. Langsung tak ada. Okay? Kecuali anda guna momentum structure lah, tu lain. Span 35. Kalau dia break ke atas, ini cuma ni. Ingat, span 35 pun berada dalam equal leg. Semua berada dalam kawasan resistant. Dia semua berada dalam kawasan resistant. Okey? Kunci dia, kita tengok kawan ni. Okey? Sekiranya US dollar pergi ke atas ni dan break, UJ ni naik ke atas, itu kekuatan dolar. Setakat ini, bounce dari bawah ni, 1, 2, kita tengok kecil. Daripada bawah ni. Ni tak dapat, turun, naik sikit. Kita nak tengok satu parabola. Anda nak tengok satu parabola. Jadi daripada parabola tu, ini bawah dia. Okey. Sini. Okey. Pergi time frame kecil. Pergi nak tengok kecil-kecil lah. Okey, ni low dia. Ni low. Sekejap. Mana low dia? Ni low dia. Betul lah. Okey. 1, 2. 1, 2. Ni tak ada reset. Terus ke atas. 3. 4. 5. Masih 5. So, ini masih dijangka akan ke atas lagi. Boleh? Sekuen dia adalah sekuen motif. Sebab itu saya tak alih X ni. Masih macam tu rupa dia. Bukan apa, saya tak nak buat detail. Ada orang akan curi ayam. Dia pergi trade semua lekuk ni saya lukis. 1, 2, 3 saya lukis. Semua dia pergi trade. Aduh. Hai. Benda tu tak ada set up. Bukan semestinya saya lukis macam tu. Dia tak ada high probability. Jadi ini mungkin akan buat ke atas lagi. Kalau ini berlaku, high chances untuk sebenarnya struktur ni cuma complete di sini. Dan kita naik ke atas. High chances. Okey? Lain daripada tu, goal tak ada apa. Goal seperti yang kita nyatakan sebelum ni. Dari area sini, sideway yang itu, atas boleh, bawah boleh. Dia tengah sideway. Kita sedang lukis jangkaan untuk kekuatan US dollar. Kalau US dollar masih ada lagi satu ke bawah, then ini akan extend. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke bawah balik.
Okey. Sekarang ni sideway. Dia belum ada break, dia belum break range. Mana jumpa trend? Saya pun tak tahu macam mana tengok trend kat situ. Ini adalah sideway. Selagi dia dalam kotak ini, selagi tu dia macam anda trade dalam apa dah, dalam Ichimoku punya Kumo. Macam tu lah kalau pakai Ichimoku. Ataupun anda guna moving average, dia berada di antara dua moving average. Support resistance di tengah-tengah. Macam tu lah. Candlestick dia tak tutup lagi. Lebih kurang macam tu. Tengah-tengah. Tak ada apa. Tak ada apa. Daripada trade ini, kita dah ceritakan mengenai bearish tu dah setahun. Selamat petang, Kibun. Kita dah ceritakan ini. Okey? So, kalau indeks ke bawah, ini boleh ke bawah. Tekuk dua. Oh, dia buat double. Okay, itu adalah untuk bearish. Possible tak ke bawah lagi? Boleh. Ke bawah lagi, ini saya beli. Saya cuma tukar instead of ada flat kat situ, kita buang flat dia. Itu je. Sini satu. Sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 1. 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3, 3, 3. Faham? Kalau dia buat ke bawah lagi, saya buy lagi kat sini. Itu adalah untuk bearish. Higher chances seperti yang kita tandakan sekarang. So, ini motif. Anda nak cerita dia macam mana pun, kalau melukis, ini adalah motif. Macam mana nak buy bearish dengan XM, MT5? Sekarang ni zaman dah tahun 2022. Broker dah bagi MT5 dari 2 tahun, 3 tahun dah, 4 tahun dah. Okay? Dah 3 tahun ke 4 tahun dah. Jadi anda tak sepatutnya guna MT4 lagi. Pakai MT5. MT5 lagi banyak instrumen. Okay, pakai MT5 Aiman, dah settle contact live chat mengenai tax tu. Kalau boleh, beli real share. Kalau boleh beli real share, buka share account. Saya tahu share account dia mahal sikit. $10,000 untuk buka dia. Tapi kalau ada modal, anda boleh beli satu unit. Maksudnya anda beli ini anda ada dalam tu ada $14. Belilah satu. Tak ada leverage. Itu bearish. Okay. Tak payah trade gold. Tak payah. Oh, okey. Bagi tahulah dekat XM. Mungkin kena register ke. Okay. AUD JP. Yen Pay jangan trade dia semasa. Saya tak tahu. Dah berbuih dah mulut dah bagi tahu kan. Yen Pay adalah sideways semasa. Time frame daily dengan weekly adalah ke atas. Ni adalah ke atas. Masih tengah buat retracement. Sini kita trade dia. Bukan di tengah-tengah ini. Pullback 3 lekuk daripada yang besar. Sini nanti kita trade dia. Itu adalah bila indeks habis ke bawah. Kalau sekarang ni indeks jatuh, ini possible jatuh daripada sekarang. Daripada sini. Dia flat dekat sini.
Dia flat di sini. Dia flat dari A kepada B ni. Terus B. Itu saya dah post lama dah tu. Oh, tak ada weekly dia. Tapi inilah A dari sini. Mana chart weekly dia? Alah. Sebab ini 5 lekuk. Sini 5. Ini 5. Itu yang Aiman masuk situ. Dia flat. Dia buat flat. S500. Ini more and more menunjukkan macam 5. Yang kita nampak macam 5. Okay. So, lain tak ada. Seriously, I don't have anything. Kita akan nampak volatility pasaran pada malam ini apabila tak apa. Apabila kita satu peluang, satu lagi peluang adalah kepada ini. Kalau anda berminat untuk jangka panjang, anda perhatikan apa yang kita lukis untuk minyak. Satu lagi adalah macam Barrick tadi tapi kali ini kita kepada Exxon. Exxon di sini kita jangkakan akan buat satu lagi ke atas, pullback ini. Okey, pullback ini. Saya tak guna 1, 2, 3, 6. Saya guna 100%. Okey, selepas anda melihat pullback ini, mungkin kita dah melakukan 4 yang besar ni. 4 yang besar ni. Dan 5, 1, 2, 3. Ini saya akan cari untuk Exxon. Ingat, anda berada dekat atas ni. Anda berada dekat atas ni. Okey? Lain daripada tu. Yep. Okey, lain daripada tu, I don't have anything. Ada apa-apa tak yang anda nak tengok? Kenapa US 500 ni pergi ke belakang ni? Sebelum jatuh hilang, pingsan. Okey, saya tak dapat nak lukis. Tunggu Exxon nanti. Tak apa, lama lagi. Saya tak dapat. Ini sebabnya kita nampak yang tak ni. Tengok saya tunjukkan. Ini adalah US 30. Ini adalah Apple. Kita kena tengok chart besar daily. Sebab ini adalah berjalan sentiasa. Kita tengok kepada daily. Okey. Kalau anda tengok Apple punya indikator, stokastik dia. Okay. Dan saya turunkan struktur ini. Saya turunkan kepada H1. Anda nampak tak bahawa daripada high di sini, kita ada reset. Saya nak tengok dynamic yen. Pergi Jepun.
Selagi orang bercerita pasal interest rate, selagi itu kita akan cerita pasal US dollar. Anda buka CNN, Anda nampak orang cerita interest rate. Selagi itu Anda akan cerita US dollar. Jawapan dia simple. Tengok dynamic yen pergi Jepun. Apa susah? Boleh tengok Nobita, boleh tengok Ultraman, semua ada. Angkat baja perkasa hitam, Satria perkasa hitam, Brin Hanekoma, semua ada situ. Faham? Kita dah ada riset. Struktur ini kita jangka tamat untuk Apple. Alternatif dia ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini terlalu kecil, terlalu besar untuk jadi wave 4. Faham tak? Sabar je Kaide. Gurau dia, jangan marah dengan saya. Faham? Ini terlalu besar untuk jadi lekuk 4. Faham? Lukis boleh, boleh. Boleh. Ni yen dynamic ke bawah. Kalau ini adalah macam ni, maksud saya, ini adalah 1, ini 2, kita akan lihat 3. Faham? Itu yen dynamic. Ini kan jadi 1, 2, 3 dalam 3 kat sini nanti. Jadi kalau kita katakan bahawa Apple dah lengkap 2, dah lengkap 2, dah lengkap ini, 1, 2 dan 3, 4, 5, yang merah. Kalau kita katakan Apple ni dah lengkap yang merah ni, faham? Kalau kita katakan Apple dan memulakan lekuk 3 ke bawah, sini akan ada 1, 2, 3. Ni yang dynamic yen. Okey. Saya tak dapat nak lukis US 30 ni ke awan biru. Belalang tempur. Betul? 0.02 saat tukar baju. Faham tak? Kalau kita katakan Apple ni dah start buat ini, saya tak dapat lukis ni ke atas. Sebab ini berlaku semalam. Ini yang berlaku semalam. Reset dia full. Kalau dia kecil-kecil je, okey. Faham? Ni full reset. Alah. Satu kita tukar lagi lukisan kan. Jadi kemungkinan untuk US dollar tadi, apa kena-mengena dengan US dollar pula? Faham? Semasa apa yang kita lihat semalam, kita tak ada benda ni. Sekarang ni dia dah ada. Jadi itu bermaksud there is a chance untuk US dollar sebenarnya melengkapkan struktur ini macam ni. W, X dan Y. Sebab ini reset. Apa kena-mengena Apple dengan dah nak beli dia? Sebenarnya US dollar tu dah lengkap sebagai 1, 2, 3 W, sini X, sini A, sini B dan sini C. Dan kita ke atas sini Y. Okey? Dan kalau kita lihat, tengok interesting. Struktur di sini dari atas ini, dari bawah ni, dari atas ini dan dari atas di sini. Sini dah lengkap 5.
memulakan struktur baru. Sini dalam proses membuat 5. Akan buat reset. Sini akan buat retest ini. Faham? Sini akan buat untuk dollar, akan buat ke atas. Ke atas untuk buat 1, 2 dan 3. Against low ini. Maksudnya macam ni. Ini adalah 1. Sama ada 1 ni, ini bukan yang besar. Ini akan buat 1. 1. Jangan sell US 30. Jangan sell US 30. Beli US dollar. Belum. Saya biar je look. Dia tak, sebabnya sekarang ni kita, macam saya, US 30 ni, unless, kita kan tunggu ni sebelum ni look. Kita kan tunggu untuk dia buat lekuk 4 kat sini kan. Kalau dia buat 3 kan. Betul look? Kita tunggu benda tu kan. Sebelum ni kita tanda dia macam ni. 3 kat sini. Dan kita sedang tunggu 4. Betul? Sini adalah 3. Sini 4 ini. Sini adalah 5 yang sini. Ini 3. Semalam kan? Okey. Dan kita berada dalam zone. Masih berada dalam zone. Okey. Macam mana anda nak manage entry anda? Level ni, melangkaui 1, 2, 3, 6. Okey, kita punya entry adalah di sini. Stop loss atas ni. Tak ada, tak break. Kita tadi terputus lama. Kita direct je. Okey, macam mana anda manage dia? The moment dia buat benda ni. 1, 2 dan 3. The moment anda nampak 1, 2, 3, stop loss anda alihkan dekat sini, bawah ni. The moment dia break bawah ni, anda ambil separuh. Faham? Look. The moment anda nampak turun ni, 1, 2, dia break ini, alihkan stop loss ke sini. Keluar separuh. Boleh? The moment anda nampak lekuk macam ni kat sini. Boleh look? Alihkan stop loss atas sini. Keluar separuh. Daripada 100% di sini. Boleh? 100% di sini anda keluar separuh. Bila ini sampai 100%, alihkan stop loss lekuk di sini. Faham kenapa kan? Nampak dia punya logik di sebalik kenapa kita buat something? Bukan hanya seronok-seronok nak buat. Tak. Ada logik dia. Itu lekuk 2. Kita jangka lekuk 2. Faham logik dia? Ya. Anda akan sama ada rugi sikit ataupun anda ada some profit, depend kepada jarak yang ini nantilah. Okay. Kalau dia kena terus stop loss, nak buat macam mana? Itulah guna stop loss. Kita tak, anda cuma laksanakan sistem. Letakkan duit, anda laksanakan sistem. Duit tu untuk anda masuk dalam sistem. Anda kena lihat duit tu macam komoditi. Tak apalah, lain kali cerita benda tu.
Okey, kalau tak ada soalan, kita nak masuk kepada topik kita untuk hari ini, iaitu dinamik pasaran. Kita dah bincangkan banyak benda. Basically, kita dah bincangkan benda-benda ni. Iaitu sifat instrumen dalam pasaran. Okey. Yang pertama 53 ataupun 33. Air ada sebelah tepi ni. Saya sambil minum. Kita terus je. Kalau tak habis. Kalau saya tak habis subjek, malam saya tak boleh tidur. Sebab saya terfikir macam mana saya nak cover time dia. Okey, 53 atau 33. Yang ini semua dah hafal rasanya kan. Macam mana nak tengok? Masih muda, masih kuat. Minum pun minum ginger. Saya bukan nak promote ginger. Saya minat. Minum madu tualang. Madu tualang. Madu tualang tu kalau ni dia jadi cair. Mula-mula dia dikat, lepas tu dia jadi cair. Campur barang dia jadi cair. Pelik. Kalau dia original macam tu je, dia dikat. Tapi bila campur dalam satu benda lain, dia jadi cair. Pelik pula sifat madu. Faham ni 53 atau 33. Kalau faham, kita tak payah ulang. Ya? Yang 53 atau 33 ni lah nanti akan berlaku reset. Dekat momentum. Now, kita dah sentuh mengenai Stoch punya reset. Kopi kuat je bang. Tak payah. Kena screenshot ni kejap ni. Kalau orang bujang minum kopi kuat, saya takut kalau orang bujang minum kopi kuat ni. Nanti saya tanya kat Kimi balik. Dia minum kopi kuat untuk apa? Dah screenshot dah. Dah ambil gambar dah Kimi. Dah ada. Kalau orang bujang ni minum kopi kuat, risau saya. Kalau orang dah kahwin, saya faham. Nanti kita tanya Kimi dekat depan-depan. Jangan kat belakang, kat depan-depan tanya. Orang bujang minum kopi kuat untuk apa? Okey. 53 kena lagi aku. 3 dan 3. Dah screenshot dah. Dah ambil gambar terus. Tak payah screenshot. Kita ambil gambar terus. Banyak soalan saya. Saya letak satu folder nama dia Kimi. Banyak soalan dia. Okey. Ini adalah Stoch. Ini dah faham? Yang ini dah faham? Anda main-main dengan time frame entry di market. Otan. Banyak entry. Banyak minum ni banyak entry dah tadi. Terbatuk dah. Memang nak kena rotan Kimi tu. Okey. Ini Stoch. Satu confirmation untuk Stoch. Saya sebut sekarang lah. Macam Luke punya soalan. So, kita belum masuk topik ini. Stoch, RSI pun menunjukkan ada break structure. Untuk confirmkan Stoch punya ni, RSI kena break structure. Tu dah nampak kan? Look, dah nampak look? Macam mana kita confirmkan kiraan? Selain daripada tu, RSI juga ada. Cerita RSI dah pula. Tak apa. Kalau saya cerita RSI, semua senyap sebab ambil nota. Kita cerita RSI minggu depan. Banyak sangat input kali ni, payah pula kan? Okey. Ini semua dah nampak kan? Bila structure macam ni, impulsif, satu, bila berlaku reset, di sini 5. Ini je teknik dia benda ni je. Teknik dia ini je. Ini je teknik dia. Kaedah.
Yus, ini je teknik dia. Ini motif, ini korektif. Lepas tu, dia breakout. Breakout ini penentu dia. Nampak Okay. So, kita belum sentuh. Jadi, Luke dah tanya awal, saya pun cerita awal. Alas semua lekat. Luke. Kejap, Luke. Kenapalah dia jadi kuning? Kejap. Okay. Korang kena terima kasih kepada Luke. Okay. Dan motif korektif, kita jangkakan di sini akan buat struktur motif. Tak kisah dia motif korektif apa yang besar, tak kisah. Tak peduli benda tu. Anda nampak sini adalah 5, 9, 13 dan seterusnya. Sini adalah correction. Sebelah sini anda akan jangka 5, 9, 13 dan seterusnya. Trade bila ada incomplete sequence. Incomplete sequence maksudnya tak sampai 100 ke 1618 lagi. Yang anda akan trade dia adalah bila dia membuat structure motif. Membuat structure motif break. Okay. Structure motif break. Now, barulah anda tengok time frame besar. Kalau kesemua ini dan anda menyangkakan sebagai struktur motif, maksudnya di belakang senang je. Anda tengok chart di belakang ni macam ni pergerakan dia. Lepas tu ada reset baru. Lepas tu dia break. Tak kisah time frame berapa pun. Kisah time frame berapa pun. Anda nampak di belakang ni kan? Oh, ini tengok korektif ni. Macam mana tahu korektif? Dia berterabur. Kalau kenapa ini penting? So, kalau sini korektif, dan anda pun nampak satu permulaan reset, anda akan jangka di sebelah sini motif. Ataupun depend satu lagi. Kalau sini adalah motif. Kalau sebelum sini, yang sebelah sini adalah korektif juga, sini dijangkakan korektif. Boleh? Macam besar ke kecil, kecil ke besar balik. Macam itulah. Kalau anda jangka apa pun, anda jangka struktur di sini buat motif, anda baru saja lihat besar dia adalah 1, 2 dan 3. Motif tak boleh 3. Dan pullback ini adalah entry. Pullback ini adalah entry. Kalau anda sedang jangkakan korektif, anda tak dapat trade di sini. Sebab itu dia kena besar pada kecil. Dia tak dapat pakai 3 line lagi senang, betul? Tapi sama je. Anda sedang lihat motif atau korektif yang di sebelah sini. Okey? Itu je teknik dia. Itulah guna nak kenal 5-3 ataupun 3-3 tadi. Satu daripada chart yang paling besar, lepas tu orang hantar chart kepada saya. Dia hantar H1. Betul ke tak? Entah. Dia kena tengok daripada besar kepada kecil. Baru dapat kata line sekarang, structure sekarang tu apa. Kalau nak tanya saya chart, tolong hantar chart penuh. Bukannya dia kadang-kadang orang hantar tu sebab dia nak confirmkan entry dia. Dia lukis dekat sini je. Sini je. Ni je. Jangan. Anda lukis kesemuanya. Barulah saya cakap betul atau tidak. Kalau setakat lukis yang sekarang ni, saya jawab entah. Entah. Naik boleh, turun boleh. Itu simple jawapan. Okey? Lukis habis. Itu baru tanda orang nak belajar. Bukan orang nak minta signal. Minta signal, call Maybank. Apa nombor dia? Ada nombor dia. Call CIMB pun boleh. 0, apa tak nombor dia? 1-800 03-6204-7786.
6. Boleh call dia. Tanya. Kan? Euro US dollar naik ke turun? Saya hantar balik chart pack je lah. Lagi senang ke dia. Betul tak? Betul. Jangan tanya yang dalam chart pack pada saya. Kalau tanya saya, pandangan saya kepada market sekarang, apa dalam chart pack? Maybank kasih signal, full margin. Lagi bagus. Apply jadi trader. Lagi bagus. Tanya saya, entah. Kan? Dia orang pegang duit. Dia orang tahulah duit naik turun. Tanya saya, mana tahu. Faham? 5333. Okey. Lain daripada tu untuk tengok struktur lanjutan. Jadi bila bullish, price tak break high, anda jangka 1212. Anda nak jangka 1212. Dekat stoch dia buat macam ni. Stoch masih buat high. Dan ini adalah 12. Kalau dia 121, stoch lemah. Tak ada momentum. Lepas tu ni turun. Higher chances untuk dia buat turun ke bawah. Untuk ditest. Kalau sini motif. Faham? Tu stoch ya. Nombor 3. Kita nak sampai time ni. Snake. Snake tak payahlah. Snake simple je. Apa? Dollar. Saya tak dapat kata, tengok kenapa kita katakan dolar ni adalah sekarang ni lekuk 3. Ingat, ini adalah AB. Kita katakan sini adalah A, B, some sort of 1, 2. Sini 3. Try tengok ni. Dia tak nak keluar lah pula. Mana pergi? Seru. Boleh buang daripada favorite tu. Okey. Tengok nampak? Kenapa ada B situ? 3. Ni 3 tadi. Nampak? Tiba-tiba terantik. Ini lekuk 3. Masih dalam progress. Boleh? Saya tak dapat kata US dollar nak pengsan. Sekarang ni lekuk 3. Sini 5. Sebelum ni kita tak nampak benda ni tau. Bila kita buka 1-3 months tu, baru kita nampak. Jadi nampak? Setuju? Tak setuju? Dolar tengah buat lekuk 3. Snake. Nampak? Sebab itu belum masanya. Belum masanya untuk kita kata dolar lemah. Okey. Ada soalan tak benda ni? Tiba-tiba nampak benda tu semua terus ambil nota. Sebelum ni kita reverse sikit. Sabar. Pecahan harga struktur lanjutan lekuk 3 motif. Untuk RSI nanti untuk confirmkan RSI cuma benda ni. RSI adalah untuk nombor 1. Confirmkan apa yang kita nampak dekat dekat stoch. Confirm stoch. Nombor 2, kenal pasti lekuk 3. Divergence. Nombor 3, kenal pasti segi 3. Ada pun dalam ni sebenarnya, dah ada. Lekuk 3. Divergence lekuk 5 off 3. Dia kena macam tu. Pengecupan lekuk 3 dan connector. Sama. Ini untuk confirmkan bahawa kita ada satu lekuk sama macam stoch. Ini sama function dengan stoch.
Tu je RSI. Dia untuk confirmkan. Adakah saya nak kira satu-satu semua benda dalam Stosh? Anda tengok RSI dia. Kalau RSI dia berjalan macam tu je, naik je, Stosh banyak-banyak lekuk macam tu. Kalau dia tak ada overlap, itu lekuk 3. Ada soalan tak? Okey. Ini apa yang kita cover dan sebenarnya kita dah cerita benda ni lama. Cumanya semalam saya sentuh, sebelum ni pun pernah sentuh. Now, ini dia. Korelasi masa dan siri struktur untuk struktur korektif. Ini cuma struktur korektif sahaja, di mana kita mengguna pakai Fibonacci. Okey. Terus faham RSI? Okey. Dia simple dia. Kita gunakan Fibonacci extension untuk menjangka bila blue box tu sampai. Ataupun kita menjangka, ingat. Sebab itu saya bahagikan pergerakan pembetulan kepada dua kategori. Yang pertama adalah kategori simple correction. Simple correction terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama adalah zigzag, yang kedua adalah flat, dan yang ketiga adalah segitiga. Yang kategori kedua adalah kategori kompleks. Kompleks terdiri daripada 2 jenis. Yang pertama adalah WXY. Yang kedua adalah WXY, X dan Z. Okey. Untuk 2 yang pertama di sini ditandakan dengan A, B dan C. Segitiga lama sikit. A, B, C, D dan E. Manakala kategori kompleks adalah WXY, WXY, X dan Z. Panjang masa tu. Okey. Semua ni adalah mapping untuk struktur korektif. Ini saya akan terangkan nanti. Sebab ini kita tak campur lagi. Cumanya ia ada mengena dengan benda ni. Okey. Nota ni petang nanti saya, lepas sesi ni saya kongsikan dah. Tak payah tulis satu-satu. Atirah, saya tahu Atirah dah start tulis dah. Ataupun dia duk screenshot. Kecil, sabar. Tak payah screenshot. Saya bagi nota dia lepas ni. Kan? Dengan muka-muka aku kena screenshot. Tak payah, Wan. Tak payah. Baru saya satu dah screenshot. Sabar, jangan screenshot. Tak payah. Dengar saya dulu. Okey? Tak faham nanti tanya. Ini adalah tarikh untuk pertukaran struktur. Jangkaan pertukaran struktur. Saya tahu tidak? Ini adalah untuk pertukaran struktur. Maksudnya bila kita melihat kepada 1, 2, 3, struktur tu bertukar balik, dia berlaku pada 25 bulan ke-5, 13 ke-18. Dan lanjutan 6 sampai 12. Hari ni berapa bulan? Hari ni 10. Okey. Kalau 12 hari bulan, 6 sampai 12, dia break struktur ini. Kalau 6 sampai 12 hari bulan ni, dia break struktur ini. Katalah macam ni. Saya bagi contoh.
Kita US 30. Kita ambil US 30 ataupun US 500 lah. US 500 cantik sikit. Ini tengok dekat H4. Sini akan berlaku pada berapa bulan tadi? 25 ke 5. Tak semestinya, tapi kita nak tengok time dia. Ini adalah 25 ke 5 hari bulan. Kotak di sini. Kotak di sini ya. Kotak di sini. Okey. Ni 25 ke 5 hari bulan. Antara 6 ke 12, kalau dia tak berjaya break bawah ni, tak berjaya melanjutkan struktur dari belakang, melanjutkan kunci dia, perkataan dia, lanjutan. Melanjutkan struktur dari belakang, kita akan ada satu lagi target, iaitu 13 ke 18. 13 ke 18, saya nampak soalan siapa tadi tanya. 13 ke 18, logik tak dia minggu ini? Dia tak ada tepat-tepat, tapi dalam range tarikh tu. Dia akan buat macam tu, tak tahu kenapa. Fibo. Macam kita nak tahulah, kenapa 618, kenapa 762, 764, kenapa? Tak tahu. Logik tak untuk dia buat macam ni? Dan dalam 13 ke 18 bulan ini. Boleh? Boleh? 13 ke 18 bulan ini. Tapi lagi logik sebenarnya adalah buat macam ni. Manalah dekat ni, tak adalah pula. Okey. Buat pakai ni lah. Okey. Sini kita ambil masa selama 77 bar. 77 bar. 77 time frame daripada low ni. Kalau kita katakan bahawa sini akan buat macam ni dan naik balik ke atas, kalau kita ambil 77, katalah dari sini, 77, sampailah pula dah dapat tarik. Itulah mencabarnya guna MT5 ni. Kita guna US 30. Kalau kita katakan dari sini kepada sini, adalah 77. Katalah kita katakan itu 77 dan kita jangkakan sini akan buat lebih kurang sama time. Maksudnya ni kali 2 sampai sini. Okay, sebelum dia buat yang sama di sini. Faham tak apa yang saya sedang buat ni? Maksudnya di sini kita jangkakan akan ada kenaikan. Dulu saya rajin buat chart ngam-ngam ikut time ni. Sekarang ni dah malas dah. Dulu saya punya chart, anda tengok kan, yang ini semua kat mana habis dia, saya kira satu-satu. Sekali tak dapat saya nak buat macam tu.
Entah. Dia kalau programming, dia semua ni adalah sifat manusia, Wan. Semua ni adalah sifat manusia. Dan ada benda berulang yang dibuat. Macam kita sebulan, terima gaji, bayar barang, hantar anak sekolah. Ada benda berulang. Cycle. Ni konsep cycle. Okay? Jadi, ataupun kalau anda belajar Ichimoku, ini adalah nombor yang sama. Kalau belajar Ichimoku. Saya ambil konsep Ichimoku ni. Tak ada dekat di sini. Ada cat saya yang dah lukis. So, benda ni dalam saya punya cat, bukan dekat MT5 ataupun ni, dia menggunakan program. Benda tu yang saya dapat nak kongsi. Saya ada black box untuk benda ni. Yang kira benda ni untuk saya. Anda try buat dia. Ini pun satu cycle. Maksudnya macam sini, satu cycle. Ini contoh cycle lah. Jadi kita jangkakan untuk dia sampai kat atas ni adalah masa itu. Kalau kita katakan bahawa ini adalah dollar index, ataupun kita ambil AUD US dollar. Kalau kita katakan bahawa ini adalah satu correction. Okay, kita katakan bahawa ini adalah satu correction macam ni. Kita tahu dia buat apa? Okey, contoh ini adalah sampai kat sini. Blue box. Ini satu blue box kat sini. Okey, dan kita katakan bahawa ini akan sampai kat sini nanti. Dan ini akan buat macam contoh, ni contoh saja, dan akan buat macam ni. Okey, tempoh masa dia untuk sampai dari sini ke sini, kita akan ambil something kita panggil sebagai yang macam Fibo 100% tu lah. Sama masa. Itu jangkaan pertama kita. Ming Leong. Macam saya, dia dah lukis, dia dah buat untuk saya range dia. Dia boleh diprogram. Siapa yang rajin programming boleh buat. Dan tarikh ini adalah pada 17 hari bulan. Yes, Kihon Suci. Inilah Kihon Suci. Itu yang Ming Leong tanya tu adalah Ichimoku. Nombor berulang. Nombor yang sama. 1 ataupun 5, 5, 5, 5 ataupun 10, 10, 10, 10. Ya, itu dah 5 tahun dah. 6 tahun dah kita ajar benda tu. Benda ni bukan baru. Benda ni lama. Ni konsep Kihon Suci. Saya pernah terangkan konsep yang ini, kita masukkan sekali Fibonacci dan Ichimoku punya konsep belakang dia, Minjong, iaitu nombor-nombor Kihon, nombor-nombor Taito, nombor-nombor tu. Taito, apa dah nama dia? Mahal tak bang program prop abang invest buat sistem ni? Kita buat black box, bukan EA, Aiman. Untuk company punya macam ni. Initial engagement of service adalah $10,000 pound. Initial punya ni untuk kita terangkan, dan dia come up untuk kita untuk dia mula nak untuk come up with the structure kepada kita. Itu baru buka mulut. 10,000 pound. Okay, itu buka mulut.
Itu belum apa-apa. Itu baru buka, baru letak ink. Okey, Rosti. Overall, sebab tu saya tak dapat kongsikan. Sebab dia adalah company punya expenses. Overall boleh tahan. Itu baru duduk dan dia tunjukkan apa ni, kita okey, kita bayar dia. Then next level. Okey, maksud dia dah ada pun dalam ni saja saya lukis tadi. Okey, ni target kita pertama. Katalah ni boleh tukar-tukar 13 18. Okey. Katalah dan ini katalah dia tak berjaya melanjutkan. Kalau dia berjaya melanjutkan, then anda tunggu structure korektif balik. Faham? Next 100% pula. Bila berlaku correction, then anda start buat balik. Okey, ni 6 ke 12 bulan. Kalau 6 ke 12 bulan, 12 bulan, dia tak berjaya break low ni dan masih ngingok-ngingok sini, then next kita adalah 13 18. Luar. Ni dekat UK. Salah seorangnya orang Czech. Masih bekerja dengan saya. Orang negara pun tak ada dah. Czech. Ini bukan dekat Malaysia. Ni kat luar. Bukan kat Malaysia. Bukan kata tak. Malaysia lagi power. Kalau buat dekat Malaysia lagi murah. I found out kalau saya buat kat Malaysia waktu tu lagi murah. Tapi sebab kita base dekat sana. Bukan sini. Boleh buat. Boleh buat. Tanya Kimi tu. Boleh buat. Dekat Malaysia lagi murah. Tapi sepatutnya orang Malaysia kita bayar lagi mahal. Kita nak bantu orang Malaysia, kan? Kenapa kita minta murah kat dalam? Itu yang peliknya. Nampak kan? Okay, now. Macam sekarang untuk US dollar. Katalah movement sekarang ni breakout ke atas. Next target kita adalah 13 ke 18 hari bulan. Kalau ini tak berlaku bulan 11, okay, jatuh bawah balik lanjutan. Next target kita, kalau dia tak break bawah ini, next target ke atas, nampak? W, X, Y, X, Z. Next target ke sini, 100%. Ataupun kalau sini sampai 100%, cara dia, kalau sini sampai 100%, then anda akan tarik Fibo daripada sini. Kalau sini tak sampai 100%, anda akan tarik Fibo di sini. Faham? 1, 2, 3 kalau dia tak break low. Dan di sini adalah pada 25 ke 5 bulan. Benda ni ulang balik. Boleh tak? Faham tak? Ini adalah untuk ke bawah. Ya, maksudnya kalau ini tak break ke bawah, then next kita akan 100% yang seterusnya. Sebaliknya kalau dari atas ke bawah. Nampak? Nota ni nanti saya kongsikan. Boleh? Ada soalan? Ini nanti sepatutnya nak jelaskan, tapi dah lepas semalam tu, lepas session, saya ingat dah habis cerita. Sekali bertalu-talu terima mesej. Saya senyap, dia tak jawab. Tak jawab. Dan sekarang ni dah bagi. Ada soalan untuk ini? Simple kan? Dia simple dia.
Untuk dia lengkapkan, maksudnya untuk correction, kunci dia adalah correction. Sini akan jadi kiraan 11 ataupun 7. Ataupun sini adalah 3. Next 7. Next 11. Ataupun 7 di sini. Next 11. Next 15. Faham? Dia ada kaitan dengan nombor-nombor ni. Kenapa? Wallahualam. Saya tak tahu. Macam mana kita identify cycle dia? Itulah guna stokastik dengan tu tadi. Dah habis dah bagi, betul. Tak ada apa-apa, the time semua dah bagi. Cuma program tu tak bagi. Kalau saya ada EA dia, lama dah saya keluarkan. Dia bukan EA, dia bukan jalan dekat MT4 atau MT5. Berlaku awal atau lewat. Ini sebagai panduan. Tapi kalau dia berlaku awal atau lewat, nak buat macam mana? Tak ada benda perfect use. Lazimnya, tu saya kata perkataan penggunaan, kita ada satu tarikh untuk, dia macam anda tengok Ichimoku, saya tunjukkan. Ada tak saya? Saya tak tahu dia dekat which trading view. Saya ada few account trading view sebenarnya. Sekejap, saya tengok ada tak. Tak ada, saya tak set. Saya tak set kat sini. Ichimoku, sekejap. Intraday replacement. Edit with, ni apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya ada satu trading view saya, dia ada kiraan Taito dengan Kihon. Maksudnya nombor berulang dan set nombor tetap. Yes, next target masih yang sama. Kalau berlaku awal, next target masih tarikh yang sama. Alamak, macam mana saya nak keluar dari sini? Oh, balik. Kalau tak, chat kita. Okey. Semua chat tidak. Kecuali chat COVID-19 je. Ataupun semua chat. Any chat. Mula dengan yang jelas dulu. Chat yang paling senang nak tengok sebenarnya currency. Sebab chat currency ni dia adalah complete chat, tak banyak lubang. Siapa-siapa dah mula pergi jenguk saham tu, anda akan tengok chat dia berlubang-lubang. Indeks pun kadang-kadang ada lubang dia. Jadi chat currency ni dia cantik sikit, tak ada lubang sangat. Maksudnya tak ada gap lah. Jadi kalau nak tengok chat currency. Okay, dollar index. Cari yang high liquidity, euro, US dollar. Lepas tu ada kaitkan dia dengan lain-lain. Okay. Sebab tu kita punya ni adalah apa yang ada incomplete. Yang tengah ada incomplete ataupun momentum sequence adalah US dollar. Faham tak? Apa yang sedang menjadi perhatian pasaran? Apa yang sedang dalam fasa korektif semasa? Yang besar dia. Mana saya punya mouse ni? Ni maksud saya. Dolar. Ni USD JPY. Ataupun Yen Pay. Kita masuk lain-lain Yen Pay lah. AUD JPY. Dan satu lagi adalah indices. US
500. Okay. Kita ambil satu time frame sebagai kita punya guide lah, iaitu kita ambil daily. Okay. Dalam structure daily, apa yang tengah ada sequence, ini tak ada sequence. Ingat ya, kita punya ni adalah sinian. Ini ada sequence ke bawah. Tapi dia dah test dia punya ni. 618764. Ini pun kalau anda nak ambil, bila dia nak sampai, anda boleh gunakan kaedah ni tadi. Okay, dan correction. Kita jangkakan ini akan habis sekitar bulan 1. Maksudnya, kalau ini nak bulan 1 nanti baru dia habis. Bulan 1 nanti. Itu konsep of symmetrical punya move. Sama masa lah. Sama masa. Ni dari sini adalah berapa ni. Ini adalah pergerakan sebanyak 6 bulan. Dari sini ke bawah sini pun dijangka lebih kurang 6 bulan. Fibo time 1-1. Faham? Lebih kurang lah. Itulah dapat nombor yang sama. Belum lagi sekarang nak kata naik sekarang. Belum lagi. Kalau daripada sudut time tak ada, level tak ada, incomplete tak ada. Sampai belum masanya untuk saya nak lukis macam ni. Boleh tak? Yes, boleh. Tak dinafikan. Tapi berdasarkan teknikal yang kita ada, ini masih ke bawah. Tak ada orang cerita macam ni. Pernah dengar cerita macam ni? Jebat. Mana pergi jebat? Jebat lah pula. Ada tak jebat? Siapa nama jebat dekat ni tadi? Tak ada orang cerita macam ni. Tak ada. Jarang orang nak cerita macam ni. Yes, Fibo extension jarak 1/4 sama. Itulah dia. Dan kita pun jangka yang sama. Tak ada konsep dia benda-benda macam ni lah. Itulah konsep dia. Okay. Dan anda masuklah time frame kecil lagi. Untuk tengok katalah dan anda jangka ini start ke bawah. Dan apa? Meneruskan structure korektif. Okey, ambil sini pula. Atas ini ke bawah sini dan sini. Dan anda tengok, adakah dia possible berapa hari bulan daripada 25 kepada tu tadi kan? Ambil yang paling bawah je, tak peduli dia punya ni. Lepas tu sini. Okey. Anda ambil time dia. 22, dia jangka lebih kurang lah 22 bulan ni. Jadi anda start tengok berapa hari bulan kita akan sasarkan dia sampai bawah ni. Ni benda ni tadi. Kalau kita tengok tadi 22 hari bulan. Ni masih lanjutan. Next kita adalah 25 kepada 5. Kita tengok yang besar tadi adalah bulan 1. Bila dia nak bertukar trend. Faham tak? Kenapa kita kata nak bertukar trend? Sebab yang besar dia. Sebab yang besar dia, ini adalah correction kepada yang besar ni. Jadi sini tadi kita jangka 22 hari bulan. Kita tengok dekat sini 22 hari bulan. Itu adalah continuation. Tak. Next target kita 25 sampai 5.
Faham? Kalau dia tak berlaku 25 sampai 5, next target kita 13-18. Untuk correction ini lengkap. Mana pergi? Untuk correction ini lengkap. Sebab yang besar tadi bulan 1 kan, dia bagi kepada kita bulan 1 kan. Ni kepada sini. Jadi maksudnya dari sini kepada sini. Ni bulan 3. Sini. Tarik betul lah. 20 bulan 1. FOMC bulan 2. Yes, mungkin. Tahu tak apa yang saya jangka kat sini? Nanti kita cerita dia. Tahu tak apa yang saya jangka masa ni? Faham, Rosli? Kalau kejatuhan ini berlaku, ni lekuk 3. Faham? Boleh? Kalau lekuk 3 kat situ berlaku, waktu dia umum benda ni lah, barulah market naik. Sama seperti yang kat sini. Itu fundamental dan sentimen dia lah. Inject lagi ya. Inflation habis lah. Bukan Fed start dovish. Fed tak dovish. Fed cuma perkenalkan liquidity injection. The thing is, dia perlu kawal inflasi. Ekonomi US bagus. Powell kata bagus. Inflasi tinggi. Itu yang tak bagusnya. Satu, dia kena naik rate. Kalau ekonomi tak bagus, dia tak dapat naik rate. Dia tak dovish. Masalahnya adalah kepada ni tadi. Kepada inflasi tadi. Yang tak terkawal. Dia tak nak inflation overshoot. Memang dah overshoot pun. Dia nak QE tu apa? Quantitative easing. Nantilah. Tak apa. Ini masa ni kenapa market naik? Bulan 3, bulan 4, Tira. Bulan 3, bulan 4 apa berlaku kat Malaysia? Kita buang sampah, mas 2. Nak bernafas pun semput. Ingat tak? Tapi kenapa market naik? Tengok ni. Mana dia? Mata tak nampak. Susah betul. Mata tak nampak. Tahun apa 2020 ni? Tengok ni. 3 unscheduled meeting yang tak berjadual. 3 bulan dengan 15. 17-18 cancel. Jadi meeting. Akhirnya, anda baca apa dia tulis kat sini ya? Ni dia turun date. Belum, market masih jatuh. Sampailah 23 bulan dia cakap apa? Baca ni. Dia kata, dia buat apa saja, dia beli reta dalam pasaran. Kan, kau jatuh lagi aku beli. Tu yang Fed bagi tahu. Mulai 23 hari bulan 2020 mengarahkan the desk. Desk ni adalah dekat Fed New York. New York Fed. The desk. Tu desk dia punya open market operation dan lain-lain. To maintain federal funded in target of range. Ni 0.25 lah. Kosong lah maksudnya. Dia juga mengarahkan pembelian term and overnight repurchase agreement repo dan pembelian treasuries. Sepatutnya dia tidak awal lagi. Dan lepas tu dia keluar awal. Tak, dia masih buat tak kira. Itu yang 23 hari bulan. Nampak? 23 hari bulan, market naik.
Pak, 23 bulan. Sama tak? 23 bulan. Itu yang market naik. Jadi, faham? Sini, kalau market jatuh sini, if ini jatuh, ini satu, ini dua. Okay. Jatuh lagi tiga, market dia akan meeting. Satu market naik, tidak. Bukan exactly. Memang sebab tu market naik. Mana ada ekonomi bagus? Bulan 3. Bulan 3 ni, nah, bulan 3 punya GDP bulan berapa keluar? Kuarter pertama GDP US. Tengok ni. Mana ada ekonomi bagus? Ingat tarikh dia 23 Mac eh? Mana ada ekonomi bagus? Tengok US punya GDP. Ni quarter on quarter. Tengok ni. Ni bulan 3. Ni waktu ni. Ni bulan 4 sampai bulan 6. Mana ada ekonomi bagus? Tapi kenapa US 500 naik? Nampak? Ekonomi negatif. Negatif. Quarter on quarter dia hampir 30% jatuh. Siapa kata ekonomi bagus? US 500 naik, US 30 naik. Mana ada? Jadi kunci kepada pergerakan pasaran bukan GDP. Alah, 5 minit lagi baru nak cerita. 5 minit lagi. Jadi nampak tak? Kunci kepada pergerakan pasaran, adakah dia kepada data ekonomi? Data ekonomi dia negatif. Negatif. Ni negatif. Ya, ini yang bulan 1 sampai bulan 3 punya data. Okey. Ini bulan 4 sampai bulan 6 punya data. Mana ada bagus? Tapi anda tengok sini, ini naik. Ini naik tak ingat dunia. Tak dapat nak masuk. Rosdi dia tak lari buka cat tengok mana aku nak masuk. Tak dapat nak masuk. Kita je waktu market jatuh ni kita nak buy kan. Dah dapat nak tempat nak buy, dah tahu nak buy tapi tak tahu kat mana nak masuk. Tak dapat nak masuk. 24 bulan 3 kena BE. Ya. Kan? Jadi ingat benda yang sama kat sini benda yang sama. Itu yang penting. Bulan 1. Saya menjangka bulan 1. Kalau market jatuh tiruk sekali lagi, tak tahu apa pasal, dan itu mungkin berlaku. Timing kita dah lebih kurang dapat. Saya pernah cerita, dia tak bagi can, dia tengok. Saya dapat US 30. Punyalah tunggu, susah nak masuk. Tengok besok, ada satu. Jadi bila market jatuh macam tu, anda jangan gabra. Kita nak cari buy. Jangan percaya dengan cerita-cerita dalam waktu ni. Kalau nak tahu, orang tengah cerita Wall Street nak tutup tau. Kalau anda pergi tengok headline Wall Street, financial market collapse. Ingat, waktu ni, buka ni Wall Street nak tutup. Ini kali lah bang, kita balik. Kita sahut sama-sama. Itulah tunggu bawah ni. Faham? Waktu dia naik kat sini, saya dok kata ni lain macam. Ini nak jatuh kat sini. Orang semua dok beli saham. Ingat lagi Rosli? Lain macam. Ini dah sampai FIBO 1 ke 161. Dia ni. 1 ke 1618. Okay? Saya dah mula keluar daripada market tu. Jatuh tak tahu apa hal. China dah start lockdown. Commodity, yes. Kita cerita Exxon. Kita cerita benda ni bukan hari ni baruan. Kita cerita benda ni dari sini. Dari di sini. Dari kawasan sini kita bercerita pasal minyak negatif itulah. Dengan saya kena. Itu ada orang buat live kat FB punya cerita.
Ikut orang tu. Okey. So ingat apa saya sebut hari ni pasal kawasan ni nanti Itulah guna bulan-bulan tu untuk kita nak tahu. Jadi sekarang ni masih ke bawah. Faham? Mana Ustaz Jebeng? Ustaz Jebeng punya dia dah pening kepala. Apa benda lah pula dia cerita ni. PE. Okey, nota ni nanti saya share lah. Nota-nota ni. Satu lagi iaitu RSI. Yang lain-lain semua dah ada lah. Yang lain-lain iaitu dollar dynamic, yen dynamic. Okay. Ada soalan sebelum kita endkan kita punya ni? Pening. Dia benda ni nanti tengok nota ni balik. Ustaz, tengok nota ni balik. Dia anda faham 5, 9, 13 kan? 3, 7, 11. Dia nak completekan 3, 7, 11 tu. Sini nak completekan 3 ataupun 7. Mana dia? Bila dia nak completekan nombor-nombor korektif 3, 7, 11, 15. Tarikh-tarikh ni lah. Dia akan completekan dekat H4 dan ataupun daily. Sama bang tu demam. Tapi saya buat sikit, ulang, sikit. Tu sebab dia. Kalau saya bagi sekali, memang senyap terus semua. Susahlah pula. Masa-masa indah. Itu dulu. Satu saya slow. Ada yang minta bang, apa ulang-ulang balik. Tapi kena faham, ada orang baru yang ikut. Macam orang dah lama, senang lah macam Mingyong kan. Pening makan pada dulu hari-hari saya makan. Macam Mingyong. Mula-mula dia ikut jam. Lepas tu dia, alah benda tu ni. Ulang. Kan? Saya 2-3 kali tengok recording baru faham. Boleh? Tak ada, kita akan masukkan RSI dan perkaitan the whole sequence dalam 1 ataupun 2 pusingan akan datang. Lepas habis semua tu, tak ada dah elliott wave. Tak ada dah elliott wave. Saya cuma guna chart 1, 2, 3, 4, 5. Fikri tengok Fikri tu. Bertahun pun nak tengok. Kita bukan cerita benda ni baru kan Fikri. Cerita ni dari dulu lagi sebenarnya. Akan guna-guna. Okey. Jadi itu saja nota ni nanti saya kongsikan. Ataupun anda nak tunggu RSI, saya kongsikan dululah. Nanti kita akan ni. Semua boleh masuk, even susu anak price pun boleh guna sistem ni. Habis. Kena cari data je. Pergi cari data harga susu. Ada? Dairy. Dairy dekat New Zealand. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.